Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks episod yang ke-53. So, hari ini saya bawakan anda seorang tetamu yang dah kali ke-53 saya cakap istimewa. InsyaAllah tetamu saya. So, saya nak jemputlah tetamu saya, Ustaz Irfan, untuk kenalkan diri. Jumpa Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Nifah dan juga inilah semua penganjur Hacks kan, sebab sudi untuk menjemput saya untuk menyampaikan perkongsian ni lah. Saya Muhammad Irfan bin Bahrin. Alhamdulillah graduasi daripada Jordan, ijazah sarjana muda daripada University of Jordan di Amman, Jordan. Dan Alhamdulillah sekarang ni saya di peringkat sarjana master di UIA, insyaAllah tahun depan grad lah. Dan saya penuntut ilmu lah. Apa-apa pun kalau saya bagi perkongsian ke apa, saya tak kata saya ulama' dan saya bukan juga juhalak, bukan juga orang jahil. Saya penuntut ilmu. Jadi apa? Jadi apa? Ustaz Irfan nak sambung ke jadi apa? Dan peminat saya banyak dalam bab membumikan syariah lah. Maksudnya dari segi maqasid atau objektif dan falsafah syariah tu, macam mana supaya syariah ni kita boleh rasa hidup dan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, serta memberi penyelesaian ke dalam macam-macam persoalan-persoalan hidup kita, insyaAllah. InsyaAllah. Seronok dengar kan. Terutama part penuntut ilmu tu, saya tiba-tiba rasa macam, weh, aku pun penuntut ilmu juga sebenarnya, tapi takut nak cakap saya penuntut ilmu. Tapi yalah, indeed sebenarnya memang kita penuntut ilmu lah sepanjang hayat kehidupan kita, insyaAllah, Ustaz Irfan. Jadi sebenarnya saya jemput Ustaz Irfan ni, sebenarnya saya nak jemput Ustaz Irfan dah lama dah. Seawal saya buat rancangan Hacks ni, memang dah terfikir-fikir dalam kepala Ustaz Irfan, memang nak jemput Ustaz Irfan lah, sebab saya teringat lah zaman kita kat Jordan dulu. There is one conference yang waktu tu Ustaz Irfan jadi pembentang. Saya rasa macam mind blowing sangat. That's a very simple pembentangan, tapi disebabkan dia simple lah, dia membuka, dia sangat eye opener tentang maqasid syariah tu sendiri. Dan waktu tu Ustaz Irfan adalah cakap tentang kalau kita nak jadi pakar dalam sesuatu bidang, kena baca buku kena membaca tentang sesuatu bidang tu dalam 20,000 jam. Saya ingat betul 20,000 jam, betul sampai sekarang saya ingat. 10,000. 10,000 dah berkurang memang 10,000 jam. Memang 10,000. Okay, tapi still banyak lah kan. So recently, macam tahun lepas kot, saya memang follow lah Ustaz Irfan kat Facebook kan. Dah terbongkar rahsia. So saya selalu lah tengok kan Ustaz Irfan suka update tahun ni berapa banyak buku dia baca, dan buku apa yang dia baca dalam masa berapa jam kan, dan suka buat conclusion dan sebagainya lah. So untuk 3 tahun ke belakang ni, Ustaz Irfan ada update dekat Facebook yang ada 120 buku. Untuk 3 tahun ke belakang tu 180 buku, tahun lepas 102 buku, which is untuk kita summary-kan 3 tahun ni Ustaz Irfan dah sempat baca 402 buku. Sangat dahsyat lah. Mungkin Ustaz Irfan boleh cerita sikit kenapa nak kena baca banyak-banyak buku ni Ustaz Irfan? Baik, jadi yang tu kalau tahun ni saya cuba target 200 lah. Saya dah 100 hari ni dah 180, jadi dah 580 dah dalam 4 tahun. Okay. Jadi sebelum pergi pada jawapan personal, kita bagi jawapan skema tu bagi okay, jawapan boleh. skema. Jadi jawapan skema wahyu pertama dia kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan. Dia kata bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Jadi Iqra ni orang selalu faham Iqra maknanya membaca, maknanya input. Sedangkan Iqra tu dalam bahasa Arab dia juga membawa maksud utlu ataupun bacakanlah untuk orang lain, maknanya menyampaikan. So maknanya Iqra tu bukan sahaja input, dia juga adalah output. Dan kedua, daripada wahyu pertama juga ada dia sebut allazi 'allama bil qalam. Dia kata Tuhan ni Maha Pemurah, Maha Mulia, dia mengajar manusia ni dengan qalam, dengan pena. Pena ni adalah suatu yang sangat elit di zaman Arab Jahiliah dulu. Zaman Arab Jahiliah ni golongan-golongan kayangan sahaja yang pakai pena dan menulis. Tetapi Allah nak mengajar semua orang memakai qalam. Maknanya Allah nak merakyatkan ilmu tu. Jadi mestilah kena ada orang yang merakyatkan ilmu tu. Saya sedih, saya pergi masjid, saya tengok ada banyak pustakaan kat masjid, ada banyak jangan kata buku-buku lain, Quran pun sangat banyak. Siapa yang baca? Jadi maknanya perpustakaan begitu banyak, ada berpuluh-puluh ribu dalam pustakaan desa, perpustakaan negara, perpustakaan macam-macam pustakaan universiti dan sebagainya. Siapa yang baca? Jadi perlu ada perakyatan buku-buku yang sangat berharga ni, pemikiran-pemikiran yang hebat-hebat, dahsyat-dahsyat, tapi semua terkurung dalam rak.
itu bercanggah dengan maqasid ataupun objektif yang Allah SWT sebut dalam penurunan ayat ni, iaitu allama bil qalam ni, maknanya benda yang elite tu sepatutnya Allah nak mengajar kepada seluruh manusia. Ini merakyatkan ilmu. Jadi itu adalah antara motivasi yang sangat besar lah. So kalau saya nak syarah tentang 5 ayat ni, insyaAllah mungkin kena 30 minit lain lah kot kan. Tapi saya akan bagi dengan cara yang tidak stereotip lah. Kadang-kadang kita bosan dengan pasal 5 ayat ni, sedangkan kandungan dia sangat hebat. Baik, jadi seterusnya saya pergi pada ni lah, apa sebab personal lah. Jawapan personal kan. Jawapan saya paling pendek, saya kata saya tak mahu berpura-pura. Saya tak mahu berpura-pura. Okay. Orang kata, wah hebat kamu balik dari Jordan. Kamu dapat skor dengan CGPA sekian kan. Jaidan ke Mumtaz ke apa kan. Tapi bila ditanya soalan itu, soalan ini, soalan ni, bukankah kamu dah belajar ni orang keluaran ilmu syariah dan sebagainya. Tapi bila kamu ditanya, kamu tak tahu nak menjawab persoalan masyarakat. Jadi sebab kenapa jadi begitu? Bukanlah salah silibus, tetapi sebab seperti yang ramai guru-guru kami Jordan kata, yang kami bagi pada kamu waktu degree sarjana muda ni hanya anak kunci, bukannya gedung ilmu. Jadi maknanya yang 10 atau 20 buku yang kamu study untuk dapat degree tu, itu hanya anak kunci. Maknanya kamu tak dapat ilmu pun lagi. Kamu baru dapat sangat sedikit daripada, maknanya pembuka jalan je. Maknanya kalau kita baru dapat anak kunci, kita belum masuk rumah tu lagi, kita belum jadi ahli rumah lagi. Kita masih jadi orang luar. Jadi sepatutnya begitulah. Maknanya kadang-kadang kita berbangga dengan rak-rak buku. Saya tengok Masya Allah, Syekh Salah Al-Khalidi, ulama tafsir Jordan, dia kata dia puji orang Malaysia. Ada satu kelebihan orang Malaysia, mereka sangat suka beli kitab. Tapi kita yang tinggal dengan orang Malaysia, kita nampaklah banyak mana orang Malaysia baca kitab. Jadi maknanya cuba bayangkan ada seorang ada 10 buah kereta. Daripada 10 buah kereta, dia pakai sebuah je. 9 lagi dia buat apa? So kalau ada orang ada 100 kitab, tapi yang dia pakai 10 buah je, 90 lagi dia buat apa? Bukankah Allah SWT akan tanya kita dekat akhirat nanti, harta kamu dari mana kamu dapat dan ke mana kamu belanjakan, kamu guna untuk apa? Jadi maknanya itu adalah sesuatu yang saya tak nak berpura-pura, minta maaf. Jadi saya tengok kat 400 buku tu, 600 buku tu, kat rak saya ada lebih pada 600 buku. Jadi saya masih perjalanan saya masih ada lagi, dan ada buku-buku baru yang saya kena beli sebab saya nak tidak mahu ketinggalan dalam bidang yang berkembang, keperluan masyarakat yang berkembang. Jadi saya rasa itu adalah satu tanggungjawab. Maknanya macam Ustaz Rizal cerita kan. Dia kata zaman kita ni kebatilan, kita berhadapan dengan kebatilan yang hakiki dan orang yang bawa kebenaran tetapi dia ni tidak hakiki. Macam dia kata ibarat patung seorang tokoh yang hebat, tiba-tiba datang seekor burung kecil dan burung tu pun kodok hajat atas patung itu. So, patung tu mampu buat apa? Sedangkan dia tokoh hebat. Sebab dia bukan hakiki. Burung tu burung yang hakiki. Jadi kita berhadapan dengan masalah masyarakat hari ini, kejahilan dan sebagainya, pembodohan, itu semua adalah benda-benda yang hakiki. Tapi orang yang nak mencegah dia, merawatnya, kalau mereka kosong di dalam, tidak ada benda tu, maka itu tidak hakiki kan. Dan kedua saya nak kata ni lah, keperluan zaman kita berada di zaman excess noise dan fragmentasi ilmu. Maknanya kita ni ada sangat banyak-banyak maklumat yang kacau bilau. Pihak ni kata ini, pihak itu kata ni. Kalau buka kat Facebook, tu satu isu, 20 pandangan kita boleh dapat. Kalah kitab fiqah. Kitab fiqah pun tak bawa sampai 20 pandangan. Jadi maknanya sangat banyak orang yang pandangan bijak, pandangan bodoh, pandangan macam betul tapi macam mengarut. Pandangan golongan makrifat semua kan. Jadi kita macam mana kita nak meleraikan kekusutan ini? Masyarakat tak nak pandangan baru. Masyarakat nak meleraikan kekusutan. Dia tak kisah pun pandangan awak ni apa. Dia nak pandangan yang boleh menyelesaikan masalah. Dan kemudian keduanya adalah fragmentasi ilmu. Maknanya ilmu ni jadi terpecah-pecah. So bila orang boleh kutip mana-mana kan. Tapi dia tidak ada asas ilmu yang kukuh. Jadi dia pun tak dapat nak beza mana yang betul, mana yang salah. Dia fragmentasi ilmu ni kalau saya ibaratkan macam ilmu tu terpecah-pecah. Macam orang kutip buah dari tanah. Okay? Dia kutip. Dia tak tahu apa. Kalau dalam istilah ulama tu dia panggil hatib al-lail. Maknanya orang yang mengutip kayu api di tengah-tengah malam yang gelap gelita. Dia tahu dalam kayu tu selalu ada ular ke, ada lipan ke apa, habis dia kan. Arwah dia kan. Jadi bila main kutip-kutip je ni, habislah buah-buah semua jadi busuk kan. Dia pun tak tahu setiap buah tu beracun, cendawan beracun dan sebagainya. Ini fragmentasi ilmu. Yang sepatutnya macam mana? Yang sepatutnya dia ada pokok ilmu tu sendiri. Bila dia ada pokok,
dengan lengkap dengan batang dia, dengan dahan dia, dengan buah dia, maka dia boleh ambil buah tu yang segar, yang elok kat atas pokok itu. Pokok tu dia punya. Masya-Allah. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, orang bukan saja tu, pokok pun dia tak kenal. Okay, pokok dia tak kenal. Mungkin kita baca tu, kita hafal semua cabang-cabang ilmu ni. Kita baca pasal, tapi kita sekurang-kurangnya kenal pokok tu rupa dia macam mana, buah dia rupa macam mana, dia punya daun dia tu rupa macam mana. Jadi bila kita jumpa, kita tahu, oh ni bagus, ni bagus, ni bagus. Ni betul. Oh ni bukan, yang ni beracun. Oh bukan, yang ni dah berulat. Ni bukan, yang ni kalau makan sakit perut. Jadi macam itu, zaman sekarang ni bila fragmentasi ilmu, orang kumpul kata, tengoklah aku kumpul banyak, bertimbun buah. Padahal penuh dengan ulat, penuh dengan semua kan. Jadi itu adalah sesuatu yang kita kena leraikan dan betulkan kekusutan ini. Jadi di zaman kita ni pembodohan tu macam-macam jenis. Okay? Maknanya ada pembodohan komersial, orang pembodohan kerana harta, pembodohan kerana kuasa, kerana politik, kerana populariti, kerana nafsu serakah, kerana itu semua. Dan ada lagi pembodohan reaktif, iaitu mereka ni nak melawan pembodohan, melawan kemungkaran, tapi mereka melawan pembodohan tu dengan pembodohan. Maknanya mereka lawan dengan ketaksuban, mereka lawan dengan salah faham terhadap agama, mereka lawan tu dengan benda-benda yang memburukkan imej Islam dan macam-macam lagi. Macam mana kita leraikan kekusutan ni? Jadi saya buat pengakuan lah, maknanya alhamdulillah, maknanya sangat banyak soalan yang saya tertanya-tanya dan semua tu jadi selesai bila saya mendalami ilmu syariah kan, antaranya maqasid syariah kan. So bila jadi macam ni, saya pernah sampai kalaulah Islam ni bukan agama yang benar, aku sedia untuk keluar daripada agama Islam. Jadi saya pun kaji dan saya tidak jumpa melainkan benda yang menguatkan lagi tanggapan saya bahawa Islam ni lebih baik daripada segala yang ada di luar sana. Tak kira agama lain ataupun sistem moden ni dan sebagainya. Dan benda tu bukannya dapat pada sebuah dua buah buku. Kata Hamka, kalau waktu aku baca 5 buah buku, aku jadi taksub. Tapi bila aku baca 50 buah buku, maka aku jadi pemikiran lebih terbuka. Maknanya bila dia baca 5 buku ni, dia nampak macam orang yang ada tukul kan. Dia hanya ada tukul. Semua benda nampak macam paku. Ada masalah ketuk. Orang kacau dia ketuk. Sebab dia ada tukul je, dia tak ada benda lain. Jadi bila kita ada toolbox ataupun kita ada kotak alat perkakas yang berbagai-bagai yang boleh menyelesaikan macam-macam masalah. Bukan semua masalah kena selesaikan dengan cara yang sama. Kalau istilah teknikal syariah, Imam Abu Ishaq Al-Shatibi dia kata tahqiq al-manat al-khas. Maknanya setiap individu tu ada dia punya ciri dia yang spesifik, ada masalah dia yang tersendiri. Tak boleh hukum tu sama untuk semua orang dan sebagainya. Wallahu a'lam. So yang tu nak mendapat benda tu tak mudah. Kerana macam Hamka kata paling dia nak dapat tu, dia kata 50 buah buku atau lebih. Ana rasa dia baca lebih. Okay, ulama besar Nusantara kan. Tapi itu sebagai perumpamaan lah. Maknanya bila kita nampak orang yang pemikirannya terlalu simplistik, pembodohan reaktif ni dan sebagainya, mesti sebab dia punya sumber tu terlalu sedikit. Dan ada juga masalah fragmentasi ilmu tadi tu. Alright, Ustaz Irfan. Bila Ustaz Irfan bagi satu kerangka yang quite besar dan luas, saya tadi setiap kali Ustaz Irfan cakap je macam nak hack sen ni, nak hack sen ni, nak hack sen ni, macam terlalu banyak benda nak hack sen. Sampai saya macam kena dalam kepala saya jajak nak hack sen mana ni banyak sangat kan. Tapi antara soalan yang saya teringat tanya Ustaz Irfan sendiri lah, bila Ustaz Irfan kata bila kita nak baca ni kita kena ada basis yang kukuh supaya kita taklah main kaut semua benda kan. Sebab dalam keadaan sekarang kita tahu orang macam dia nak mula membaca tu satu benda yang dah sangat bagus lah kan. Tapi rupanya ada satu masalah lain, iaitu macam orang tak tahu, orang macam terlepas pandang yang nak membaca ni pun kita kena tahu pilih semua bahan bacaan yang baik lah. Dan kalau you baca bahan bacaan yang kurang baik pun mesti ada sebab kenapa you baca bahan-bahan tu semua kan. Tapi the thing here is adalah what is the basis? Macam tadi kalau Ustaz Irfan cakap maqasid syariah tu sebagai basis Ustaz Irfan sendiri, tapi untuk orang lain yang kat luar sana yang tak belajar syariah, adakah semua orang perlu belajar dan tahu maqasid syariah tu dulu sebelum dia nak mulakan pembacaan pendapat Ustaz Irfan? Ya, untuk mulakan pembacaan ni lah. Okay. Dia maqasid syariah ni kalau saya nak ajar pada orang awam, saya akan simpulkan dia dengan satu kalimah, iaitu hikmah. Dan hikmah ni kata dalam bahasa Arabnya, antara definisi bagi hikmah ni adalah ma huwa mahmudul aqibah. Apa yang kesan dia, implikasi dia adalah baik. Maknanya benda apa yang membuatkan melahirkan kesan yang lebih baik, yang itu yang kita wajib ikut untuk dunia akhirat kita. Maknanya kesan yang lebih baik untuk dunia atau akhirat. Bukan dunia semata-mata. Jadi bila kata nak memilih
yang itu iaitu memanglah berguru tu adalah cara yang sangat baik, memilih guru yang betul dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama kita kena membuka pemikiran kita, membuka kita punya pencarian kita ni, sebab Allah Taala kata alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Maksudnya mereka ni mendengar ucapan-ucapan yang banyak dan mereka mengikut ucapan yang paling baik dan mengikut cara yang paling baik. So masalah kadang-kadang ada orang dia taksub kepada satu ucapan saja, satu pihak saja, satu kelompok saja, satu parti ke apa-apa sajalah kan. Jadi akhirnya dia segala benda yang buruk pada satu pihak tu dia ambil kan. Sedangkan setiap pihak ni ada kelebihan dan kekurangan dia. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau yang disuduh ekstrim oleh setengah orang tu, beliau tak ekstrim, tapi beliau pernah kata yang sebenarnya kebenaran ni dalam umat ni kadang-kadang ada dalam banyak kelompok. Dalam bahagian ni kelompok ni yang paling benar, dalam bahagian ni kelompok ni yang paling benar, dan bahagian ni dan seterusnya. Jadi pencarian itu kena berterusan. Sebab tu kalau saya dah dapat PhD pun atau saya dapat gelaran profesor, saya masih akan pakai gelaran penuntut ilmu. Sebab Allah SWT dia kata allamal insana ma lam ya'lam. Allah SWT telah mengajar manusia sesungguh-sungguhnya mengajar manusia apa yang dia tidak ketahui, dan ini adalah ayat yang bersifat perkhabaran, tetapi dia perkhabaran yang bawa maksud perintah. Maksudnya dia nak menyuruh manusia ni membenarkan perkhabaran Allah SWT, bukannya mendustakan perkhabaran Allah SWT. Maknanya dia ni mesti kena memastikan diri dia berusaha mendapatkan hikmah dan ilmu daripada Allah SWT tu sebanyak mungkin dengan kolam ke apa semualah. Jadi maknanya itu adalah maknanya kita ni dalam hidup ni Allah SWT suruh kita ni menuntut ilmu sampai mati. Maknanya belajar kan. Maknanya kata Dr. Mazli Iblis tu salah sebab dia tak mau belajar. Dia tak mau belajar daripada Adam. Kalaulah dia belajar daripada Adam, sebab Adam ni berbeza daripada dia, mestilah dunia hari ni jauh lebih baik daripada keadaan sekarang kan. Tapi dia memilih untuk mengasakan dia ni dah alim. Dia ni tidak perlu ikut perintah Allah kan. Right. Menarik. Saya macam nak tanya banyak soalan tapi masa kita sangat sangat sikit yang Ustaz Irfan, tak tahu mungkin kena panggil banyak kali ke macam mana ni kan. Tapi Ustaz Irfan kan saya baru ni terlalu dekat feed Facebook saya, which is Ustaz Irfan pun ada komen juga kan. Suka Ustaz Irfan yang share post tu, saya tak ingat lah kan. Tapi ada orang yang komen lah, macam sebenarnya kan orang suka macam cerita-cerita berapa banyak buku dia baca kan, tapi tiba datang satu poster yang tulis sebenarnya tak perlu pun nak baca banyak-banyak buku, something like that lah kan. Macam tu lah. So waktu tu Ustaz Irfan ada komen juga lah, sebab dia kata kalau you duduk berbangga dengan jumlah buku yang you baca, it's like macam kinda macam you tak meluangkan masa you kat tempat lain selain daripada buku. Contoh-contohnya, what about your time with your family, dengan masyarakat dan benda-benda lain selain daripada dunia buku you? Apa pendapat Ustaz Irfan? Okay, baik, saya sebut berapa poin ringkas lah. Okay. Macam ni, dia sebenarnya dalam Islam ni konsep wasatiyah ni, maknanya wasatiyah maknanya keseimbangan. Okay, keseimbangan yang paling tepat. Sebarang benda yang tak seimbang, walaupun benda tu baik, maka dia adalah tidak baik di sisi Islam. Sebab tu ada orang yang dia kata pada Rasulullah, ada yang diberitahu kepada Aisyah, tak silap, kepada isteri Rasulullah, dia kata aku nak puasa je, aku tak nak buka puasa kan. Rasulullah marah. Puasa benda baik, tapi dia tak seimbang, dia nak puasa sepanjang masa kan. Rasulullah kata mayarghabu an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan cara aku yang seimbang ni, yang tidak ekstrim hatta dalam benda yang baik pun, maka dia bukan dari golongan aku kan. Jadi maknanya membaca pun begitulah. Maknanya macam kalau sebenarnya boleh saya nak baca lebih pada 400 ke nak baca 1000 buku setahun mungkin lah, tapi tetapi sebenarnya ini adalah saya dah hadkan. Maknanya dalam sehari tu biasanya saya akan baca ni hanya dalam 1 hingga 2 jam. 2 atau 3 jam. Maknanya itu banyak itu saja. Tapi secara konsisten lah. No excuse. Tak ada alasan. Tak ada cuti, tak ada alasan. Kalau tak habis baca tu tidurlah pukul 4 pagi sebab nak habiskan buku apa, tanya zaujah saya, dia tahu. So jadi maknanya benda tu yang sedikit api istiqamah ni mesti terusan. Dan macam yang cakap tadi, membaca ni kena ada output. Macam ibarat ada orang makan kan, tapi dia tak bersenam, tak berlari semua kan. Akhirnya dia akan jadi obesity dan sebagainya kan. Dia jadi bulat. Kalau tak sihat kan. Jadi dan sebaliknya juga, kalau ada orang tu dia nak bekerja tapi tak makan, akhirnya jadi kekeringan, jadi ikan kering kan, mati. Jadi itu adalah macam mana kehidupan kita, output kita kat mana,
dengan itulah dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita. Saya pelik dengan budak-budak syariah yang yang hebat-hebat, tapi bila duduk sama-sama tak cerita pasal ilmu. Dia cerita pasal perempuan, cerita pasal movie ke, tak ada cerita pasal tu. Jadi benda tu tak sangat-sangat janggal lah kan. Maknanya jadi maknanya kalau maknanya macam mana kita ni orang yang sepatutnya paling merasai sepatutnya hidup kita ni adalah untuk memenuhi perintah Allah, Iqra ni, input dan output ni, tetapi kita tidak membumikan itu di kalangan keluarga kita, di kalangan jiran kita, di kalangan orang sekeliling. Macam kalau saya di Jordan pun tak adalah duduk rumah je kan, kadang-kadang pergi sekejap dekat sana kat sini, ada jemputan bagi kelas, ada usrah lah macam-macam kan. Jadi dalam kesibukan tu, maknanya macam hari ni pun balik kampung ni membaca lagi dalam kereta ni, alhamdulillah dapat habis 30 muka buku Ta'lil Ahkam Syekh Muhammad Shalabi, thesis PhD Al-Azhar yang pertama dapat mumtaz dalam sejarah. Jadi itu adalah maknanya hidup kita ni bergerak lah. Maknanya Rasulullah SAW bila dia bukanlah menuntut ilmu sepanjang masa dengan Jibril AS. Jibril adalah murabi Rasulullah kan? Tidak. Rasulullah keluar berjumpa dengan sahabat. Rasulullah bergaul dengan masyarakat dan merasai penderitaan dan concern masyarakat. Jadi maknanya bila kita memahami benda tu, maka kita ni tidaklah mengurung diri dalam bilik kan. Hari tu alhamdulillah jumpa sempat ziarah Dr. Zaghlul Najjar. Beliau adalah pakar ulama, pakar mukjizat Al-Quran dan pakar geologi. Dia kata antara masalah orang zaman sekarang ni adalah dia ni over specialization. Dia ni terlalu fokus pada satu khususan dia sampai dia buta benda lain. Buta terus, tak tahu benda-benda lain semua kan. Jadi Dr. Zaghlul Najjar kata dia, kawan-kawan dia, profesor-profesor geologi ni, dia kata aku tanya dia orang pasal Palestin, dia orang tak tahu. Dia ingat Palestin tu kat Afrika. Okay? Jadi maknanya itu adalah suatu ketimpangan yang nyata. Sebab tu kadang-kadang sayanglah ada seorang tu sebab dia sangat hebat ilmu syariah tetapi dia tidak tahu apa-apa pasal benda lain. Tu masalah juga. Dia jadi ada yang hebat ilmu syariah. Kalau dia cerita pasal Al-Quran kau hebat kan. Tapi rupanya dia tertipu dengan teori konspirasi yang sangat-sangat merapu lah. Dan saya pernah jumpa ada orang yang ilmu syariah dia hebat tapi kata bumi ni rata. Ada orang yang ilmu syariah dia hebat tetapi dia sangat naif bab kenegaraan. Jadi itu semua adalah benda-benda yang terhasil daripada over specialization yang sampai buta benda lain ni. Jadi dia dah tak mengesani mencampuri masyarakat. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah Taala kata atas setiap orang yang berilmu tu ada orang yang lebih berilmu. Saya mungkin tahu bidang syariah sekian-sekian. Tetapi mungkin Hanifah tahu benda lain, banyak benda dia boleh ajar saya. Banyak benda yang mak saya boleh ajar saya. Banyak benda yang adik saya boleh ajar saya. Jiran saya boleh ajar saya. Saya nak bergaul dengan dia, saya nak belajar daripada mereka. Macam iblis dengan Adam, iblis yang baik dengan Adam yang sepatutnya kan. Dan bukannya iblis yang sombong tu kan. Jadi itu pertama. Dan keduanya ada satu research lah. Sahabat saya dia belajar psikologi, dia beritahu. Dia kata orang yang IQ tinggi ni, common sense dia biasanya kurang. Okay, common sense dia kurang. Melainkan dia berusaha untuk tampung benda tu. Memang ada research, kajian yang menulis benda ni. Jadi orang yang IQ tinggi ni, dia kena cari benda tu dari sumber-sumber lain. Dia kena bergaul dengan orang, dia kena fahami orang. Dan mungkin waktu saya talaki tafsir dengan Syekh Khidir Qazak kat Quran, dekat Jordan. Beliau tulis thesis PhD pasal tafsir Baidawi. Tapi antara pesanan beliau yang saya ingat, dia kata seorang da'i ni, dia kena bergaul dengan masyarakat. Dia kena bagi apa yang masyarakat nak. Kamu nak mancing ikan, kamu kena bagi apa yang ikan tu suka makan, bukan benda yang kau suka makan. Jadi dan dia kata antaranya mungkin boleh kata jangan kaku lah. Dia kata kau pergilah baca novel ke apa semua kan. Fahami pemikiran manusia, apa yang orang suka. Itu pesanan beliau yang saya ingat kan. Jadi itu maknanya benda-benda common sense kan, macam isu-isu semasa, isu-isu pasal hubungan dengan manusia, jiwa manusia ni macam mana kan. So Rasulullah SAW sangat genius bab kemanusiaan ini, manusiawi ini. Jadi itu kita baca buku ni untuk amalkan dan sampaikan. Dan kalau tanya apa prinsip yang saya pegang supaya untuk terus istiqamah menuntut ilmu dan menyampaikan Iqra, input dan output ini, adalah ucapan Imam Syafi'i dan Imam Malik, guru beliau, maka lillahi baqiyah. Apa yang kerana Allah dia akan kekal. Kalau bukan kerana Allah, habis lapuk, hilang, stop. Kenapa stop? Mesti sebab bukan kerana Allah ke apa kan. Jadi Imam Syafi'i ni beliau
ada anak murid beliau kata kan, wahai imam lain tulis kitab lagi banyak pada engkau kan, kenapa kitab yang kau tulis ni sikit sangat kan. Imam Syafi'i sakit kronik, beliau ada buasa yang sangat teruk sampai bila beliau menunggang kuda tu kasut dipenuhi darah. Okey, kasut berlumuran darah sebabkan teruknya penyakit beliau tu. Sebab tu beliau tulis kitab sikit. Jadi beliau cakap kepada anak murid beliau, dia kata, tidakkah kau melihat penyakit yang aku ada ini kan? Dia kata makan, tapi yang aku pegang adalah makan lillahi baqiyan. Apa yang kerana Allah Taala dia akan kekal. Dan apa jadi? Maknanya kitab-kitab Imam Syafi'i sekarang ni kalau seperti yang Waliullah Ad-Dahlawi, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, dia kata mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling ramai fuqaha, paling ramai ulama. So dan peninggalan dia tu sangat hebat kan. Dan begitu juga Imam Malik. Imam Malik punya kitab Al-Muwatta' tu, beliau kata makan lillahi baqiyah tu, kitab Al-Muwatta' ni adalah nenek moyang kepada semua kitab hadis lain. Semua kitab hadis lain adalah anak kepada kitab Muwatta', Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua tu. So itu adalah makan lillahi baqiyan. Siapa yang kalau buat ni bukan kerana Allah, dia akan stop. Dia akan habis. Dia akan jadi insya-Allah tu je kot. Jadi actually macam konsep makan lillahi baqiyah tu bukan untuk dunia pembacaan lah, tapi untuk semua benda pun secara menyeluruh kan, Ustaz Irfan kan. So hari ni saya rasa, biasanya saya suka hacks orang, tapi hari ni saya rasa saya yang terhacks dengan sangat dahsyat. Tapi kita tahu kan rancangan hacks ni bukan untuk antara kita berdua je Ustaz Irfan, tapi untuk semua orang yang dengar juga. Dan of course lah bila kita dengar hacks ni, dia lah bukan tentang nak dengar je, tapi untuk input dan output juga, macam Ustaz Irfan cakap tadi lah, untuk bila membaca semua tu kan. So Ustaz Irfan, short and brief, 1 minit ataupun 30 saat take home message untuk semua audience ya. Jadi saya ucapkan, saya kata kita ada suatu kejelasan, maknanya kita nak membaca dan kenapa kita nak membaca kan. Kita membaca ni nak bawa ke mana kan, bukan untuk dunia je. Ada orang dia berbangga, oh hebatnya, seronoknya aku ada rak-rak buku yang banyak dan sebagainya. Itu hanya bernostalgia lah, itu adalah emosi semata-mata. Tetapi apa yang kita akan buat dengan dia kan? Macam yang Allah SWT akan tanya kan, harta itu kan, buku adalah harta, komputer adalah harta, gadget adalah harta kan. Jadi ke mana dia dibelanjakan kan. Jadi makan lillahi baqiyah ni, moga-moga itu memberi panduan kepada kita, pedoman pada kita apa yang kita nak buat dengan semua itu kan. Ya. Saya macam tadi sebenarnya awal-awal hacks tadi saya nak tanya kat Ustaz Irfan sebenarnya kan, bila Ustaz Irfan cakap kan kalau tak baca nanti setiap buku yang kita beli tu akan ditanya kan. So mungkin ada orang yang akan ambil ada angle, yelah orang akan cakap oh tak payahlah beli, nanti takut tak baca. Tapi bukan itu action yang sepatutnya kita ambil kan. Kita ambil action, kita beli dan baca lah, bukan terus tak beli langsung dan tak baca kan. Itu tak jadi apa-apa lah. Right, Ustaz Irfan, dan untuk semua audience, korang bolehlah tengok ke Facebook Ustaz Irfan sendiri, boleh layari, banyaklah juga kan output yang Ustaz Irfan keluarkan. Dan korang boleh tengoklah antara buku-buku yang dibaca, mungkin korang bila dengar Ustaz Irfan cakap kan pasal maqasid syariah, pasal Imam Malik, Imam Syafi'i, macam semua sekitar syariah kan. Tapi bila korang lalu kat Facebook Ustaz Irfan, korang akan mendapati buku-buku yang Ustaz Irfan baca bukanlah buku-buku syariah semata-mata. Macam apa yang Ustaz Irfan cakap, tak ada kepura-puraan So antara buku yang Ustaz Irfan baca juga adalah buku-buku Jepun dan sebagainya lah. Dan yelah tu horizon lah. Dan bila cakap pasal Hamka kan, Hamka sendiri pun cara dia menterjemahkan, cara Hamka menterjemahkan ilmu tu pun dalam berbagai bentuk, itu antaranya adalah novel-novel dan sebagainya lah, supaya dia sesuai dengan penerimaan masyarakat. Sebab at the end of the day, bila output tu dikeluarkan adalah kita nak orang terima, bukan sekadar pada level-level kita semata-mata dan dia tertinggal lah di rak-rak kita semata-mata. Alright Ustaz Irfan, jadi it's nice to have you today. Rasa macam kena mengetih kan, kena ajak Zaujah sekali mengetih dan sembang banyak lagi, macam seronok lah sembang macam ni kan. Right, jadi biasanya dekat hujung hacks ni kita akan ada buat hashtag. So hashtag kita hari ni apa Ustaz Irfan? Hashtag kita hacks baca kan. Atas sikit tak nampak nanti penonton tak terima. Hacks baca. Okay, terima kasih Ustaz Irfan dan seluruh keluarga yang sanggup berhenti kat tepi kejap tengah on the way balik kampung. So semoga selamat perjalanannya insya-Allah. Stay safe. Jadi biasanya kita akan ajak semua audience untuk subscribe ke semua channel TV Ikram. Ustaz Irfan kalau belum subscribe, jemput subscribe bersama seluruh isi creator yang ada tu kan, ke YouTube channel, ke Facebook, Instagram, Facebook dan sebagainya, dan sharekan ke mana-mana supaya lebih ramai dapat manfaatnya, of course insya-Allah. Jadi jumpa lagi di episod hacks yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Irfan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.
isyarat